الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات عما إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita sambung kuliah duha. Jadi sebelum tu, bagi yang belum solat duha, bolehlah lepas ni kita solat duha, ataupun yang sudah selesai solat duha. Alhamdulillah. Jadi sebab tu kita namakan kuliah duha pertama sekali. Dia mengingatkan kita tentang duha kita. Di minggu depan kalau dapat kita boleh putus state Asmaul Husna, boleh juga kita mulakan dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tengok muka surat 105. Kitab Qalbun Salim. Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Dia syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati. Kitab asal kitab Penawar Bagi Hati. Jadi bila disyarahkan lebih banyak poin-poin dari isi dia. Dia tengok 105. Asmaul Husna, siapa nak putus state nanti kan dia orang ni putus state, orang ni putus state, banyaklah. Dapat cari dalam tu yang ada tulisan besar-besar sikit kan. Buku surat 105. Kalau yang tak ada kitab tu dah Imam Syafi'i kan, sebelum dia Imam Syafi'i sebelum datang jumpa dengan guru dia dah pinjam kawan dia punya dulu. Dia dah, sebab dia miskin kan, jadi dah hafal. Buku surat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini ayat berkaitan dengan jauhi zina. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Al-Isra 17 ayat 32. Jadi di bawah ayat ni sebab tajuk besar dia iaitu berkaitan dengan anggota yang kelima yang disuruh kita jaga, iaitu kemaluan. Jadi di bawah ayat ni, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Jadi nota kaki dia tu 142, janganlah melakukan zina, menghampiri zina dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina sahaja dilarang oleh syarak. Bukan kata zina tu memang dilarang. Jadi menghampiri zina dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina sahaja dah dilarang. Zina lagi lah dilarang. Menghampiri zina tu sendiri dah dilarang oleh syarak. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Ini apa? Ialah sekarang antaranya couple anak-anak muda ni kan, itu termasuk lah tu. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud
berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah lah yang menjadikan engkau. Pertama sekali, dosa paling besar, dosa syirik. Kemudian, apakah dosa besar selepasnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu, kerana takut miskin. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu, iaitu jiranmu. Jadi kita tengok nota kaki. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Okey, siapa dia Sayyidina Ibnu Mas'ud? Sayyidina Ibnu Mas'ud ni beliau ialah Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu di sini dia Sayyidina Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud, nama dia Abdullah. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Huzali, sahabat ke-6 paling awal masuk Islam. Jadi Ibnu Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud antara sahabat yang paling awalan 6 sahabat. Selain daripada oleh orang dewasanya Sayyidina Abu Bakar, hamba yang mula masuk Islam, hamba Zaid, kanak-kanak Sayyidina Ali, orang perempuan dewasa Khadijah bin Khuwailid, Zaid bin Sabit yang terawal juga. Kemudian yang antara 6 yang terawal Abdullah bin Mas'ud. Pernah berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Ini hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya lepas hijrah ke Madinah tu tak ada hijrah lagi dah. Sebab Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pernah berhijrah ke Taif. Mula-mula kan, Taif. Sampai di Taif, masyhurlah kisah yang Nabi kena baling tu. Kan? Kena baling, ada yang baling najis, baling batu, sampai bukan kata ni anak-anak pun baling halau sampai berdarah. Nabi kena baling dengan batu tu sebab nak hijrah ni. Kemudian bawa kerja dakwah sekali ya, baling. Sampai kan bila berdarah tu, malaikat offer pada Nabi ni, minta supaya apa permintaan Nabi, nak umbankan gunung kepada penduduk Taif. Nabi kata biarkan mereka, sesungguhnya mereka tak tahu. Walaupun darah yang menitik tu tak jatuh ke tanah, darah Nabi tu menitik kepada kaki kasut Nabi. Maknanya kalau menitik ke tanah, perbuatan daripada zalimnya penduduk Taif tadi sehingga menitik darah Nabi ke tanah, tak tahulah apa yang berlaku terhadap bumi Taif tu. Tapi jatuh menitik ke kasut Nabi. Malaikat tawaran apa nak dibuat dengan penduduk Taif. Kalau kita malaikat offer macam tu, apa kita nak ni kan? Kalau kita tengok contohlah kan, kita tu seromban tu Cina makin ramai tu, apa kita nak ni? Malaikat offer contoh, kita tu terbalik kan, terbungkam, menyusahkan contoh kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mereka tu tidak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya lahirlah daripada sulbi-sulbi mereka tu, walaupun daripada tok nenek moyang mereka menentang, tapi akhirnya apa berlaku sekarang? Taif kan? Semua tu adalah jadi Islam. Kalau kita ikut kita punya kemarahan kita, memang habis, tak hapus sekarang. Itu hijrah kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga
pernah berhijrah ke Habsyah. Habsyah ataupun Habsyah ni sekarang ni disebut Utopia lah. Negara yang negara belah Afrika ni. Habsyah, negara orang wallahu a'lam. Tapi memang tempat kedua Nabi hijrah memang Habsyah kan. Sebab Afrika dengan Arab kan. Selalu kita dengar Nabi dalam musafir naik unta. Nanti kita kaji-kaji lah Kemudian di Habsyah ni, sebab raja dia tu didengar, didapati raja ni raja jenis orang jenis orang lembut, orang baik. Itu yang pergi ke Habsyah, hijrah kali kedua. Jadi di Habsyah ni raja dia masuk Islam, Raja An-Najashi. Jadi Raja An-Najashi tu, kisah An-Najashi tu dibuatkan nasyid, kisah An-Najashi masuk Islam. Jadi Habsyah ni hari ni, kalau yang kita tengok orang lari jarak jauh punya tu kan, kebanyakan daripada Habsyah kan, mereka Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, sebab dia antara sahabat yang awal masuk Islam, jadi dia terlibat lah, pernah berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali, dan ikut serta dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaya membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Kisah perang Badar, tentera Islam ni tak ramai, 300 lawan 1000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, artinya ambillah Al-Quran daripada 4 orang. Abdullah, iaitu Ibnu Mas'ud, Salim, hamba Sayyidina Abu Huzaifah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Meriwayatkan sebanyak 88 hadis. Meninggal Madinah pada tahun 32 Hijrah dan dimakamkan di Jannatul Baqiyah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni antara yang Nabi kata ambil Al-Quran daripada 4 orang, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Yang sahabat Nabi yang Nabi doakan faqih dalam takwil Al-Quran tu, Ibn Abbas kan. Maka dia jadi faqih, mufassir, hingga ada tafsir Ibn Abbas. Kemudian ni nota kaki dia. Itu lebih, kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati, dia nota kaki ni kena cari sendirilah. Tapi dalam kitab dah siap. Banyaklah dia punya poin-poin sini. Kemudian kita tengok lagi persoalan yang Ibnu Mas'ud ni tanya kepada Rasulullah berkaitan dengan apa dosa yang paling besar. Pertama, Nabi kata syirik. Allah yang jadikan kau, kemudian sembah benda lain. Begitulah yang berlaku kepada orang kafir. Dia nakkan syurga, dia nak syurga kan? Dia pun tahu ada syurga neraka ni, dia nakkan syurga, tapi dia sembah tu kepada bukan yang menjadikan syurga. Tak dapat lah. Seumpama contoh yang diberikan oleh Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz ataupun Haruddin Al-Hafiz yang saya pernah dengar, yang berkaitan dengan macam mana Ustaz Rawi masuk Islam. Dia dengar ceramah. Dia dengar ceramah tu Ustaz Haruddin. Ustaz Haruddin beri contoh. Dia kata, kau buat kerja dekat kebun orang, ada 2 lot. Dia pergi menebas dekat lot orang ni. Lepas tu dah siap menebas, dia minta
upah dekat lot orang sebelah. Mana nak bagi? Dia menyembah Tuhan selain Allah. Lepas tu dia nak minta syurga. Oh, tak dapat. Tak dapat. Maka orang kafir ni memang tempat dia kekal. Khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Tak dapat syurga. Syirik. Kemudian yang kedua, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, memang besar sungguh dosa tu. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa selepasnya dosa syirik? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, bunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu, takut miskin. Jadi takut anak ramai, takut miskin, kerana takut miskin. Jadi kita tengok tanbih, peringatan, perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran. Kita tak yakin yang Allah Ta'ala bagikan kita anak, bukan dia curi kita punya rezeki. Sebab dia lahir tu berserta dengan dia punya, dah tertulis dia punya rezeki. Dia bukan ambil rezeki kita, dia rezeki dia. Awalnya rezeki masing-masing, semua dah tertulis rezeki masing-masing. Selagi rezeki dia ada, selagi tu dia hidup. Sampailah dah tertulis, dah habis, maka mati ya. Macam kita sampai masa nanti kita mati, bermakna sampai situ lah, rezeki kita sampai situ dah. Tapi ada orang dia bunuh anak dia kerana bimbang, takut dia miskin. Perkara yang menyebabkan kefakiran. Yang ni maknanya macam petua ke, ataupun amalan-amalan yang boleh menyebabkan fakir. Imam As-Suwaifi berkata, antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran termasuklah banyak tidur. Yalah, banyak tidur. Mana nak masuk income? Si tidur. Kedua, tidur telanjang. Ketiga, makan dalam keadaan belum mandi hadas besar. Makan dalam keadaan belum mandi hadas besar. Jadi kalau macam perempuan dalam keadaan nifas haid tu memang tak ada masalah lah kan. Ini dalam keadaan junub. Yang lain, contoh seterusnya, tidak mengambil berat apabila makanan jatuh. Betul lah kan. Makanan jatuh tahu. Sebab tu masa kita kecil-kecil dulu, sampai hari ni benda tu dah ditanam. Nasi tu habiskan, nanti nasi tu nangis. Sampai sekarang kita percaya kan. Kita masa kecil-kecil terbayang benda tu menangis. Kesian pula dia menangis. Masuk. Jadi maknanya benda tu ada, orang tua ajar kita tu ada sebab. Tidak mengambil berat apabila makanan jatuh. Membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Ini maknanya di sini dia kata Imam As-Suwaifi. Jadi pengarang kitab ni dia dah baca dah daripada kitab, jumpa karangan Imam As-Suwaifi ni. Jadi tak adalah dia nak tulis nota kaki siapa As-Suwaifi ni, sebab dia menulis nota kaki daripada kitab asal yang penawar bagi hati. Kalau dia buat bab ni pula kena apa, syarah pula, dia akan cari je lah. Jadi kita pun Imam As-Suwaifi, maknanya ada rujukan dia. Cuma dia tak buat siapa dia Imam As-Suwaifi ni. Jadi maknanya bakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih ni bukan sekadar kita dengar macam orang tua kata tak boleh ni, tapi ada pengarang kitab ni bawa ada sumber daripada Imam As-Suwaifi. Kena cari kan.
Menyapu dalam rumah pada waktu malam. Sapu dalam rumah pada waktu malam. Ustaz, kalau kita bincangkan sikit, kita nak tanya ni, kita bincang apa keperluan bakar bawang, kulit bawang ni agak-agak lah. Kalau bawang putih tu saya percaya memang ada jual bawang putih yang dah disalai kulit dia, itu memang ada. Bawang merah ni agaknya lah apa keperluan dia. Kalau seperti itu dia bakar kulit bawang. Kulit macam mana? Mana kulit tak payah bakar, dia buat baja. Bakar Kalau bawang putih memang dia jual bawang putih salai tu, kulit hitam. dia mungkin maksud dia bukan yang bawang putih yang salai tu, dia salai atas keperluan tu kan. Tapi ni kulit tu Saja dibakar kulit. saja dibakar. Waktu dulu kalau lepas putih memang disebabkan. Oh, mungkin tu lah kot. Ada takut memang ni ada yang kurang rapat di situ. Mungkin kan? Mungkin. Kita tak tahu, tapi benda tu maknanya bukan sekadar ada pernah kadang-kadang kita jumpa kan, benda ni jangan buat ni, jangan buat ni kan. Tapi Imam As-Suwaifi lah ni, yang ni kena cari siapa dia kan. Sebab dia petik daripada kata Imam As-Suwaifi. Biasa Ustaz Muhadir Haji Jul ni memang orang yang kuat. Apa orang kata? Dia set ni, ambil kitab ni, dia syarah ni, dia cari sumber ni. Maknanya boleh apa orang kata? Apa yang dia tulis tu, dia ambil daripada mana tu, memang kita cuma ambil lah, ikut. Memang ada sumber. Dia tak ada sembarangan. Sebab Ustaz Muhadir tu ni, dia memang orang yang aktif mentahqiq. Menyapu dalam rumah waktu malam, biasa dengan meninggalkan sampah dalam rumah. Maknanya malam agaknya sebelum ni ke, sampah tu settlekan dulu. Berjalan di hadapan para masyayikh. Ni jenis taruh hormat. Jalan depan para masyayikh. Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Mencuci tangan dengan tanah. Tangan dengan tanah. Tapi kalau kita kadang tanah tu nak buang minyak ke, mungkinlah. Lepas tu basuh dengan air kan. Meringan-ringankan solat. Menjahit pakaian yang sedang dipakai di tubuh sendiri. Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid. Dia kalau tergesa-gesa masuk dalam sembahyang pun makruh. Itu sebab dalam bab menghilangkan kekhusyukan. Pergi awal pagi ke pasar. Pergi awal pagi ke pasar dan lambat ketika balik dari pasar. Ni jenis kira, tahu tak, dalam muka bumi ni, atas muka bumi ni, tempat yang paling Allah suka sekali, rumah-rumah Allah, masjid, tempat-tempat masjid ilmu. Tempat yang paling tak disuka, sebab tu, sebab tu kita masuk, ni adab kan, masuk masjid, langkah kaki kanan. Sampai-sampai tu dapat jawab. Masuk masjid, langkah kaki kanan. Keluar daripada masjid, kiri. Sebab masuk daripada tempat luar ni kira dunia yang penuh dengan macam-macam cabaran, macam-macam keburukan. Masuk tempat baik, langkah kaki kanan. Keluar sebab daripada tempat baik, nak keluar ke tempat yang macam-macam kat luar ni, kaki kiri. Kalau masuk pasar pula, pasar raya, masuk family store apa, masuk tu, masuk kaki kiri. Ada pasal macam masuk tandas. Keluar nanti macam tandas, keluar kaki kanan. Jadi benda tu tempat tak ni lah, pasar ni. Tapi kita ada keperluan. Cuma nak cerita kan,
Kita kata, oh tak boleh dah pasal. Kita atas keperluan. Tapi tak adalah. Pergi awal pagi, tengah hari, balik. Suka goma, situ macam-macam. Kemudian, tidak membasuh pinggan mangkuk. Ini yang jenis dalam singki tu kan. Sampai bawa sampai ke esok pagi tu baru nak basuh. Ini mewarisi kepapaan ataupun kefakiran. Memberi roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Orang tu minta agaknya. Ambil bagi roti yang dah terpotong tu kita bayar kan. Nak bagi sedekah kosong berkira kan. Tapi tak adalah, kita mungkin benda ni tak berlaku kat kita. Itu dia memang niaga tu tisu. Kan? Kita makan kat kedai kan. Aduh. Memadam api dengan meniup. Tapi sekarang ni sebab kita tak jumpa dah pelita lilin. Happy birthday ni cumanya zaman sekarang anak-anak rumah semua jenis meraih kan. Cuma bab lilin tu kita lilin-lilin tak nak. Sebab dia punya simbolik dia lilin ni. Bila kita baca tentang simbolik lilin ni, dia letak dekat kek tu, maknanya orang Kristian punya kerja lah tu kan. Dia tiup tu seolah-olah dia meniup api Islam kan. Dia wish sebelum dia tiup tu dia kan, semoga Islam padam di muka bumi. Kita tak tahu apa-apa, kita ikut. Tapi bila kita dah baca, kita tak, kalau boleh kek tu tak apalah sebab dah kan. Tapi bab tiup lilin ni tinggalkanlah benda tu. Tapi padam api ni, yalah masa dulu kan pelita kan. Memang orang padam macam tu. Dia tak melecur pun, tapi kan nak tiup tu tak bagi. Menulis dengan pen yang makut. Pen yang Nabi Dawud kot. Bersikat dengan sikat rambut yang patah. Sikat rambut yang dah hilang dia punya tu, gigi dia. Tidak mendoakan kedua orang tua. Jadi amalan untuk murah rezeki, selalu doakan untuk ibu bapa. Jadi kalau jenis tak mendoakan orang tua, dia mewarisi kefakiran. Jadi kalau orang tak semayang, kalau anak-anak yang tak semayang, masa bila agaknya dia doakan anak-anak yang tak semayang. Kalau dia bangun, contoh dia subuh tadi, kehidupan dia sehari orang tak semayang, dia bangun tidur, dia makan apa semua, dia sibuk sampai zuhur. Masa bila, dalam di antara tu masa bila dia doa untuk mak bapak dia? Takkan masa dia nak makan? Tak mungkin. Atau masa dia nak naik kerja, tak mungkin ke? Habis, lepas tu kan zuhur, dia tak semayang juga. Masa bila pula dia sibuk dengan kerja? Masa bila dia doa lah? Kalau kita kaji, orang tak semayang, memang dia tak ada masa dia doakan ibu bapa. Anak-anak yang tak semayang, memang dia tak ada masa doa. Kita pun doa ibu bapa pun masa lepas semayang. Allahumma firli walidayya. Kalau tidak, melainkan kita pergi ziarah kubur dia. Tapi kalau kita lepas semayang tu, kalau kita semayang, sama ada semayang wajib ataupun semayang sunat, lepas ke semayang tu memang kita akan doa.
Setidak-tidaknya kita doa untuk kita dan ibu bapa itu. Memakai serban duduk. Pakai serban duduk. Pakai serban kendi. Dan memakai seluar berdiri. Seluar memang berdiri. Seluar memang, seluar kaki kanan kita masuk, kaki kiri kita buka. Apa-apa saja Nabi suka mulakan kanan. Slipper ke, sandal ke, kasut, baju semua kanan sarung. Nanti bila nak keluar, nak keluar kiri dulu. Niat kita kerana mengikut ataupun mengajukan perbuatan baginda Nabi SAW. Bakhil dengan harta yang dimiliki. Orang kedekut memang tak ni ya. Tak senang. Lokek, taktir dalam memberi nafkah kepada isteri atau keluarga. Jadi kita ada duit, kita nak bawa, nak belanja untuk anak isteri, jangan kira lah sebenarnya. Bila kita keluar duit untuk anak isteri, sebenarnya Allah Ta'ala gandakan lagi rezeki kita. Setiap nafkah yang kita keluarkan untuk anak isteri kita tu, macam contoh kita pergi keluar beli ikan, beli apa untuk rumah kita, untuk padahal kita nak makan juga benda-benda tu, semua tu ditulis sebagai pahala sedekah. Jadi jangan kita anggap duit hari ni tak sedekah sebab kita tak masuk duit kita dalam tabung. Tak. Maknanya setiap kita belanja untuk beli roti canai, beli nasi lemak pagi-pagi tu untuk anak isteri kita kat rumah tu, semua Allah tulis sebagai, malaikat tulis sebagai sedekah. Jadi bila kita teringat benda tu, kita tak akan rasa macam kedekut nak belanja untuk anak dan isteri kita. Jadi kita akan bila kita kat luar kena roti canai kan, bila kita nak balik tu sekarang telur 3, teringat anak kat rumah. Ni kan dia roti telur, roti kosong dah 5 kan. Tapi tak apalah, ada juga. Langsung tak ada. Selipar putus, ambil paku, teng-teng, buat lubang, ikat dengan tali rupiah kan. Semarin sekarang tak dapat lah, pakai buang kan. Tapi maknanya kalau kita fikir benda tu satu sedekah, kita akan jadi macam bila rumah cakap belilah kasut, tak kisahlah RM20 tak apa. Tapi oleh kerana kita pandang ini pun sedekah, dia minta 30, kita akan bagi yang 50, yang 60. Itu cara dia. Sebab kita tahu setiap apa yang kita belanjakan tu dikira sebagai pahala sedekah. Begitu juga sebenarnya macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan berkaitan dengan satu orang yang bagi orang untuk buka puasa, dia dapat pahala seperti pahala orang puasa. Contoh macam hari ni kita belanja satu botol air ni untuk orang buka puasa, tak seorang. Jadi dia puasa, dia dapat minum air yang kita bagi tadi, maka kita dapat pahala kita dengan pahala macam dia juga. Kita dapat 2. Jadi apa saja yang disediakan oleh isteri kat rumah, hanya kita beli ikan apa semua, dia untuk kita nak makan buka puasa tu, dia pun 5 orang untuk anak. Hari tu dia dapat 5 orang, campur dia 6 pahala. Seperti pahala 6 orang. Pahala seperti pahala 5 orang, campur dengan dia 6. Lepas tu, okey, isteri, anak-anak yang tolong sediakan tu, potong demikian, potong ni, ambil ni, dapat juga. Sama juga. Suami yang tukar beli, walaupun dia tak, kita tak nampak macam tak adalah orang itu kan. Hari ni tak sempat nak beri orang buka puasa. Sebenarnya kita daripada pagi kita tolong beli tu pun termasuk kita memberi orang buka puasa makan. Siapa dia? Isteri kita, anak-anak kita kat rumah tu. Jadi maknanya
Dia tak adalah sempit sangat. Tak adalah sempit sangat. Maknanya banyaknya pahala ni Allah Ta'ala bagi kita. Macam sedekah jugalah. Tak adalah sempit sangat. Kita fikir hari ni dah seminggu rasa macam tak ada pula tu sedekah. Lupa nak buat duit. Rasa macam tak sedekah. Tapi sebenarnya setiap nafkah yang kita belanja untuk anak dan isteri kita kat rumah tu semua dikira sebagai pahala sedekah. Luas. Ni okey, lihat Kashfiyah As-Sajah muka surat 82. Senang. Apa yang kata berkaitan dengan kefakiran tadi tu, perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran, pengarang kitab ni dah siap. Dia kata cari kitab. Kita tak payah carilah. Tapi maknanya rujukan tu Kashfiyah As-Sajah muka surat 82. Ada apa yang ditulis mewarisi kefakiran tu. Pakai sikat yang apa? Yang dah patah dia punya gigi dia tu, potong bawang, bakar kulit bawang merah, bawang putih. Jadi benda ni sebenarnya kita dah dengar selalu, tapi kita cuma tahu macam kata orang tua dulu jangan. Ya, rupanya ada rujukan lah. Tu yang menariknya kita baca kitab penawar, bukan penawar bagi hati ni, Qalbun Salim ni, syarah bagi itu sebab dia ada nota kaki lebih akademik kan, lebih ilmiah. Okey, teks asal daripada hadis ni. Hadis yang Ibnu Mas'ud tadi. Ada nota kaki 145. Ni. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu zanbi a'zam qala an taj'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka qultu summa ayyu qala summa an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka qultu summa ayyu qala summa an tuzaniya halilata jarika. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu tak ada terjemahan dia. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, itulah dia punya terjemahan tadi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma aktsara ma yudkhilun nas jannah?" Taqwa lillahi wa husnul khuluqi. Atadruna ma aktsara ma yudkhilan nas an-nar? Al-ajwafana al-famu wal farju. Apakah kamu tahu siapa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ni maknanya bertakwa, takut kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni maknanya patuhlah taat perintah Allah, tinggal apa yang Allah suruh. Allah tinggal apa yang Allah larang. Dan akhlak yang baik. Jadi yang boleh banyak menyebabkan orang ni masuk dalam syurga, pertama takwa, yang kedua akhlak. Dan Nabi pun diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ni mungkin daripada segi pergaulan kita, dengan orang, dengan jiran. Dan apakah kamu tahu satu paling banyak memasukkan manusia dalam neraka? Sebab apa yang banyak orang masuk neraka? Sebab punca ni. Dua yang berongga. Rongga ni lubang. Dua yang berongga. Pertama mulut. Mulut kan berongga. Mulut ni, daripada mulut lah yang ramai orang masuk neraka, dengan ngumpatnya, dengan hina macam-macam daripada mulut ni. Kan? Dustanya dan kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang yang berzina tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman. Orang yang berzina tidak akan melakukan zina jika hatinya beriman. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yahla'ul insan al-qamisa min ra'sihi. Siapa yang berzina atau minum arak, maka Allah
akan mencabut keimanan daripadanya seperti mana seorang melepaskan bajunya daripada kepalanya. Bila dia berzina tu, bila dia minum arak tu, masa tu iman dah tercabut. Macam orang pecat baju, cabut baju. Tanbih ni peringatan. Apa dah? Okey. Tanbih. Ini masih lagi dalam, bukan kitab yang asal ni. Ini masih lagi dalam dia punya syarah. Syarah daripada kitab Penawar Bagi Hati yang asal. Tanbih. Zina yang paling buruk dan paling keji. Zina yang paling buruk dan paling keji ialah berzina dengan mak, anak, adik-beradik atau mahramnya sendiri. Ini yang kata semua mahram. Wa'iyyazubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man waqa'a ala zati mahramin faqtuluh. Sesiapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Hukum orang yang berzina. Ini masih lagi syarah dia. Syarah kitab ni. Ini tak ada dalam kitab asal Penawar Bagi Hati. Hukum orang yang berzina. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina adalah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebatan. 100 kali sebatan yang mengikut syarak. Dia tak ada uras dia tak ada, menyakitkan. Lepas tu dia punya rotan pun bukanlah sampai nak terangkat ni. Tapi dia lebih kepada pengajaran. Yang mana 100 rotan tu tak adalah mencederakan, tapi kesan dia Allah Ta'ala bagi kesan dia. Insaf. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah. Kena on lah. Walaupun ahli keluarga. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu sekumpulan daripada orang yang beriman. Kena ada saksi. Hukuman sebatan sebanyak 100 kali ini adalah untuk lelaki dan perempuan yang berzina yang belum kahwin. Ghairu muhsin. Bagi yang telah beristeri atau bersuami atau pernah berkahwin, muhsonin, kedua-duanya direjam dengan batu sehingga mati. Macam mana yang pernah ditunjukkan dalam internet kan, dia orang tanam separuh tu, tak boleh nak lari lagi. Dia dah kahwin sampai mati kan. Tanbih, peringatan. Jadi masih ini sebab tajuk besar dia iaitu anggota yang 7 tu lah. Kemaluan. Yang kelima, kemaluan. Yang sebab apa dia suruh jaga supaya benda ni, kemaluan tu antara ramai punca ramai yang dihumbankan ke dalam neraka. Tanbih, peringatan. Haram memasukkan kemaluan ke dalam dubur sama ada terhadap orang yang halal iaitu isteri ataupun kepada orang yang tidak halal. Ia disebut sebagai liwat dan orang yang melakukannya adalah terlaknat, jauh daripada rahmat Allah. Sebagaimana kaum Nabi Lut. Betul. Rasulullah sallallahu dipanggil apa? Kaum Sodom lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, mal'unun man amila amala qaumi lutin mal'unun. Terlaknat. Laknat. Jadi orang Melayu dia tak panggil mal'unun. Orang Melayu panggil mal'un. Inilah dia sebenarnya. Perkataan mal'un tu sebenarnya kita ambil daripada perkataan mal'un. Orang Melayu dah ambil, dah jadikan
Mal'un betul lah budak-budak ni. Sebenarnya mal'un. Mal'unun. Terlaknat. Begitu juga dengan karun. Mencari konvoi, mencari harta karun. Sebenarnya diambil daripada perkataan korun, yang harta dia tu Allah tenggelamkan, tanam, terbalikkan masuk dalam bumi, sehingga orang tercari-cari sampai hari ni. Konvoi mencari harta karun, sebenarnya korun. Jadi begitu juga dengan mal'unun. Mal'un ni sebenarnya terlaknat. Jadi kita tukar jadi orang Melaka ambil mal'un betul. Orang Melaka lahanat kan, tapi lahanat ni tak tahu daripada perkataan mana. Lahanatun. Tapi mal'un ni memang mal'un lah. Ni yang mal'un. Nabi kata mal'unun man amila amala qaumin lutin mal'unun. Terlaknat kepada siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, terlaknat. Nak ulas pun benda ni berlaku hari ni. Kaum Nabi Lut punya amalan kan. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha. Terlaknat kepada sesiapa yang menggauli isterinya melalui dubur. Tanda kemusnahan umat dan dekatnya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi la nafna hadhihi al-ummatu hatta yaqumu ar-rajulu ila al-mar'ati fayaftarishaha fi tariqi fayakuna khiyaruhum yawma izin man yaqulu law waraitaha wara'ahaza khaiti. Demi jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak akan hancur umat ini sehingga lelaki datang kepada perempuan lalu dia menggauli, melakukan zina di jalan. Orang yang paling baik antara mereka ketika itu ialah orang yang berkata, lebih baik sekiranya kamu menutupi di belakang tembok ini daripada melakukan secara terang-terang begini. Riwayat Abu Ya'la Al-Haythami, dan beliau mengatakan perawinya adalah perawi yang sahih. Bila berlakunya zina ni dah. Kaedah menjauhkan perbuatan zina, memiliki ilmu agama. Seseorang adalah memiliki ilmu agama tentang zina. Dia adalah mempelajari dan mentadabbur ayat serta hadis di samping nasihat para ulama tentang larangan yang sangat keras daripada syariat terhadap perbuatan zina. Bahaya dan kesannya serta hukuman di dunia dan azab akhirat jika melakukannya. Ayat dan hadis mengenai telah banyak disebut dalam kitab ini. Pertama dengan ilmu lah. Kan? Ilmu. Apa-apa saja pun dengan ilmu. Mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan, Allah beri dia faham agama. Bila dia faham agama, dia tahulah benda ni boleh, benda ni tak boleh. Ilmu kena ada, ilmu agama. Lebih-lebih lagi ilmu berkaitan dengan fardu ain. Ilmu fardu ain yang wajib kita tuntut ni pertama sekali ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kalau yang berkaitan dengan macam ni semua tasawuf lah ni. Berkaitan dengan suruh jaga akhlak, bab adab-adab masuk tanda bangun tidur, tu semua itu tasawuf, dalam tasawuf kan. Jangan mubazir, itu semua dalam tasawuf. Menjaga yang kedua ilmu, yang kedua menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan Sayyidina Ali supaya menjaga pandangannya dalam sabda baginda, ya Ali, la tutbi'in nazrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikut pandangan segala pandangan berikutnya, kerana sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak salah jika terlihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan isteri yang boleh kita tengok umpamanya pada pandangan pertama, dan bukanlah bagimu pandangan yang terakhir kerana dia berdosa. Maknanya kalau kita kata yang kata pandang sekali tu, dia bukan pandang macam tu. Sekali tapi bukan. Dia pandang sekali tu yang tak berdosa tu, pandang mana ternampak, bukannya
Tapi sekali menyentuh pun dikira ni juga. Daripada Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu berkata, Jarir bin Abdullah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faj'ati faqala isrif basaraka. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat perempuan dengan pandangan secara tiba-tiba. Lalu baginda menjawab, palingkanlah pandanganmu. Secara tiba-tiba kan. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Suara wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Jadi secara peribadinya kitab ni sangat menarik untuk kita katamkan sebab dia sangat ilmiah kitab sebab dia ada rujukan-rujukan yang lengkap. Jadi kita tutup dengan selawat tafrijiyah. Kalau ada tu kita boleh ni kalau ada Asmaul Husna ataupun yang tu, tapi tak apa, kita tutup dengan selawat tafrijiyah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqta bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma malum illa Allah.